Jadi pilah dia balik dengan geng-geng As'ad tadi. Sampai di bumi Yathrib, ni penting. Sebab bila kita duduk tempat orang, kita kena bermuamalah dengan macam-macam jenis dan pattern perangai manusia. Ada hak jenis cakap sikit, mudah dengar, hati lembut. Ada hak jenis cakap sikit, muka dah merah nak marah. Ada jenis cakap sikit, angkat tangan dah. Ada jenis cakap sikit, kaki terangkat dah. Macam-macam jenis orang. Hak lembut senang, hak jenis sederhana mungkin lebih senang, hak lebih keras, hak jenis pemarah, hak jenis defend dia punya pegangan, defend dia punya akidah, lagilah payah. Akhirnya, pendek cerita, ringkas, banyak dah tokoh-tokoh besar dah masuk Islam di tangan Mus'ab. Antaranya siapa? Antaranya ialah Sa'ad bin Mu'az, sahabat besar ni, masuk di tangan. Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh, Usaid bin Hudair. Ni semua 4 orang ni mudah kata, kalau kampung 4 orang ni saja masuk Islam, satu kampung boleh masuk Islam kerana 4 orang ni. Sampai bila mereka ada setengah, ni bukan kata setengah, ni memang riwayat yang disebut dalam kitab sirah. Ada sekumpulan orang ramai mari nak marah dekat As'ad bin Zurarah sebab bawa Mus'ab ni. Perlu apa bawa orang ni datang tempat kita? Duk cerita pasal Islam, duk cerita pasal Islam, ramai orang masuk Islam. Dia tak tahu lagi pasal 4 orang ni. Tiba-tiba 4 orang tu mari duk depan. 4 orang tu dah masuk Islam. Contoh, 4 orang tu siapa tadi? Tadilah Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Amru bin Jamuh. 4 orang ni kata kami dah masuk Islam. Bila hak ramai ni tengok tokoh-tokoh 4 masuk Islam, dia kata kalaulah 4 orang ni masuk Islam, kita tak masuk lagi, tak jadi apa. Kalau dah mereka ni masuk Islam, kita pun kena masuk Islam lah. Ni nak cakap kadang-kadang ada tokoh-tokoh yang berpengaruh. Orang yang dengar cakap dia dalam satu-satu kampung adalah biasanya jenis orang macam ni. Dulu kan ada jenis, contohlah ni. Ada pakcik-pakcik dulu dia allergic hospital, allergic jarum tak. Dia kalau boleh nak makan ubat duduk kat rumah je. Hospital demam, oh tak mau. Tak mau dia hospital. Orang tu pergi pujuk tak mau, anak sendiri tak mau. Dia jenis adalah ada seorang tu. Pakcik dia buat ayat-ayat, oh aku setuju pergi hospital. Orang lain semua tak makan saman, bila pergi cakap dengan orang tu dia boleh jadi setuju. Apa specialnya orang tu tak tahulah. Mungkin dari sudut komunikasi dan cakap dia boleh pergi hospital. Orang macam ni, orang di kampung dengar cakap, adalah seorang dua. Biasanya including kalangan Tok Mengulu lah tak? Sebab tu orang kat dia Tok Mengulu. Baik, selesai hak tu. Bila dah masuk Islam, salah seorang adalah sahabat yang bernama Hanzalah bin Rahib. Oh ni baru masuk cerita Hanzalah ni. Hak kita nak cerita, boleh ya? Pukul 12 boleh balik? Okey. Hanzalah bin Rahib, salah seorang hak kena apa dakwah dekat Mus'ab. Okey, ni nak masuk cerita Hanzalah. Bila Hanzalah bin Rahib masuk Islam, alhamdulillah dia jadi antara sahabat besar Nabi di kemudian hari. Tapi dia masuk Islam, Hanzalah bin Rahib ni dia terpaksa bayar dengan harga yang cukup mahal. Tuan-tuan, bukan kata kena bayar masuk Islam tu. Nak masuk Islam 20,000, 30,000 dah. Harga yang mahal kerana bapaknya. Siapa bapak Hanzalah? Bapak Hanzalah ialah Abu Amr bin Saifi. Dia adalah salah seorang pemuka suku Aus. Dalam suku Aus ada bos-bos dia, ada kepala-kepala dia. Dalam Khazraj ada bos-bos dia, ada kepala-kepala dia. Salah seorang bos dan kepala suku Aus ni bapak kepada Hanzalah tu, Abu Amr bin Saifi. Dia juga sering dipanggil dengan gelaran Abu Amir. Tapi di sisi kawan-kawan dia selalu dikelui dengan Rahib. Sebab itulah dipanggil Hanzalah bin Rahib. Hak betulnya Hanzalah bin Abu Amr tu. Tapi orang kenal dia Hanzalah bin Rahib sebab gelaran yang orang panggil pada bapak dia Rahib. Anak masuk Islam, sokong perjuangan Islam. Yang jadi isu harga mahal tadi, bapak adalah antara orang yang kuat lawan Islam. Orang yang kuat benci Islam.
orang yang kuat nak memusnahkan dan mematikan dakwah Islam, bapa Hanzalah ni. Jadi ringkas cerita, lepas Mus'ab, Rasulullah dan sahabat pun mula berhijrah ke Madinah. Bila mari Nabi, bila mari sahabat, lagi dia marah. Hak Mus'ab tu ada seorang tu pun dia benci, dia marah, dia cuba nak buat macam-macam. Ni dah mari ketua dia. Siapa ketua dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat lain lagilah dia nak marah. Lagilah dia benci, lagilah dia meluat, dan akhirnya ringkas dua hijrah terjadi perang Badar. Bila lihat kepada kuantiti dan jumlah kafir musyrikin Mekah 1000, tentera Islam berupaya menyediakan 313 plus lebih kurang. Dia berharapan dengan jumlah yang besar tadi mampu menghancur, membumi, hanguskan tentera-tentera Islam dan biar Rasulullah, sahabat dan dakwah dia berkubur pada perang Badar. Dah orang hak benci, itulah harapan dia. Tambah-tambah pula musuh hak Islam nak lawan tu jumlah lagi besar. Lagi tinggi harapan dia Islam tu akan dikalahkan di medan Badar. Tapi harapan dia meleset. Harapan dia tidak dimakbulkan oleh Allah. Yang kalah teruk siapa? Siapa yang kalah? Islam ke kafir musyrikin Mekah? Kafir musyrikin Mekah kalah dalam keadaan aib dan memalukan. Mereka rasa sekejap saja mereka boleh tewaskan Islam. Tapi Rasulullah dan para sahabat menerima bantuan daripada langit. Turunnya bantuan berupa malaikat-malaikat. Jadi mereka yang kalah. Dalam isu ni pernah ada orang tanya, bila kita berhadapan dengan orang kafir, orang kafir hak biasa ke, orang kafir hak sederhana ke, orang kafir hak jenis lawan suka kutuk Islam ni, apa kita nak buat yang terbaik? Kita nak doakan kecelakaan dan keburukan ke? Kita nak doakan supaya mereka terbuka hati dan dapat hidayah? Nak mana? Orang ada buat macam-macam ni, nak doa, oh terbukalah hati dia agar dia terima Islam ke? Benci ni aku doakan kecelakaan, aku doakan kemampusan ke, lagu mana? Apa kita nak buat? Dalam kes sirah Nabi, Nabi lebih banyak memaafkan ke mendoakan kecelakaan? Dalam kes paling banyak Rasulullah banyak memaafkan. Kita ambil contoh dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Sebelum berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, bukankah ada senarai blacklist 15 orang yang dikehendaki, paling dikehendaki, orang ni kalau dapat tangkap bunuh? Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abu Jahal, Wahsy sendiri pun, dan beberapa nama lain. Bila kita lihat 15 ni patut dibunuh, tapi yang Rasulullah bunuh berapa orang? Bukan Rasulullah lah, sahabat-sahabat atas perintah Rasulullah. 3 hingga 4 orang je. Hak lain, hak sebenarnya minta dibunuh tu, semua Rasulullah maafkan. Ikrimah Rasulullah maafkan. Wahsy yang bunuh pak saudara dia Hamzah, Nabi maafkan. Tengok Wahsy, bila Nabi maafkan, dulu dia bunuh pak saudara dia Hamzah. Lepas tu jasa Wahsy apa? Selepas Nabi maaf, dia yang bunuh Musailamah Al-Kadzab tu. Kan dia pernah sebut selepas bunuh ni, tombak ni, dia kata, tombak di tangan aku ni, tombak ni lah yang aku guna untuk bunuh orang yang paling mulia. Dan tombak ni jugalah aku bunuh orang yang paling celaka. Dulu sebab tombak ni dia tombak Hamzah, dengan tombak ni sekarang dia bunuh Musailamah Al-Kadzab. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, Nabi maafkan, dan dia jadi pahlawan-pahlawan perang terkemuka dalam berapa siri peperangan selepas kewafatan Rasulullah maaf. Tapi ada ketika Rasulullah memang pernah mendoakan kecelakaan dalam bentuk laknat.
Rasulullah pernah mendoakan doa seperti ini. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, celaka dan laknatlah bangsa Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa Quraisy. Tapi doa Nabi ni ada pengkhususan. Orang hak lawan, orang hak tentang. Kalau ambil umum, pak saudara Nabi pun Quraisy, sahabat Nabi pun Quraisy, tok Nabi pun Quraisy, dia jadi kena semua. Doa Nabi ni untuk orang hak lawan, untuk orang hak benci, untuk orang hak tentang. Bahkan nama-nama tertentu, Allahummal an bi Amru bin Hisham wa Utbah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'is, Ummarah bin Walid, Umayyah bin Khalaf. Semua nama ni Nabi sebut satu-satu. Ya Allah, laknatlah Amru bin Hisham, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'is, dan juga yang terakhir Ummarah bin Walid. Semua hak Nabi doa laknat ni, hak ni lah hak mampus awal perang Badar. Tak ada satu pun doa laknat Nabi ni selamat dalam perang Badar. Semua nama hak Nabi doa tu semua mati perang Badar. Abu Jahal awal lagi kena bunuh dekat sahabat cilik Abdullah ibnu Mas'ud. Lepas tu hal lain, Umayyah bin Khalaf, bos majikan Bilal, mampus Hawaii juga. Semua mati. Dalam kes Nabi guna pendekatan ni, tapi sekali-sekala. Maksudnya jahat sangat orang ni, baik matilah. Faham tak? Tapi dalam kes dakwah, kita tak boleh guna keras macam ni. Tengok, bila berhadapan dengan pak saudara Nabi, Abu Lahab, dia penakut, dia tak pi, sebab tu dia selamat. Abu Lahab pi tak perang Badar, tuan-tuan? Abu Lahab pi tak? Abu Lahab tak pi, dia hantar orang lain. Dulu dalam kaedah kita panggil etik peperangan bangsa Arab ni, kalau kita sepatutnya pi sebab kita ketua, tapi kita tak pi, kita kena upah seseorang wakil kita. Contoh, kita ketua, hang kena pi ni, tapi aku tak boleh pi lah, ada kerja. Jadi aku utus orang ni, aku upah dia, dia pi. Abu Lahab dia upah siap-siap. Cerdik juga dia tak? Selamatlah dia, Abu Jahal hak mati. Walaupun demikian, Nabi tak berhenti dakwah bapa saudara dia. Tunjukkan jalan kebaikan. Walaupun bapa saudara dia kafir, bapa saudara dia mendapat laknat Allah, tabbat yada, tak berhenti kita baca hari ini. Tapi bila berhadapan dalam soal dakwah dan nak menarik pada Islam, berapa kali Nabi guna dan panggil Abu Lahab, wahai si kafir. Saya tanya tuan-tuan, berapa kali dia panggil bapa saudara dia, wahai si kafir? Berapa kali dia guna atas tabbat tiada nak dakwah bapa saudara dia, wahai manusia yang dilaknat oleh Allah? Berapa kali dia guna kalimah? Zero. Wahai bapa saudaraku, ataupun dia guna nama. Nak dakwah orang, nak dekat orang, guna nama. Kalau kita hari ni nak dakwah kawan kita hak non muslim pun awal-awal lagi, wahai sahabatku si kafir. Jadi aku nak cerita, orang dengar wahai sahabatku si kafir pun hang nak cerita apa, panggil aku pun awal-awal lagi si kafir dah. Memang dia kafir tak salah, tapi pendekatan dakwah salah. Kita nak ajak orang, kita guna benda hak tak elok dah pada dia. Ni aku nak cerita sikit kat hang lah, wahai si penipu, wahai si pembongak, wahai si apa-apa. Kita sebut semua hak buruk-buruk baru kita nak cerita. Orang nak dengar pun tak mau dah. Wahai saudaraku yang mulia, dia penipu. Oh, dia panggil mulia. Okey ke tak? Dia penipu, kita sebut yang mulia, yang baik hati, saudaraku, rakan yang terdekat, yang dimuliakan, memang akan buka pintu orang nak dengar. Hari ini tomahan cacian tidak akan lebih berkesan kecuali dengan pendekatan kasih sayang, kedamaian dan kemesraan. Hak jahat tu jahatlah, hak kita nak cerita, nak tarik, nak kepada kebaikan.